forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawan tentang isu apa. Restoran berputar menara KL di arah kosong tutup operasi. Saya baca cerita sedikit. Restoran berputar MS Perak 360 di Menara Kuala Lumpur telah menutup operasinya selepas diarah mengosongkan premium pada 4 Januari 2024. Tuan-tuan, mari kita dengar respon detail daripada Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Bukan hanya Menara Ilham. Serentak dengan itu, sehari dua hari lepas kecoh cerita tentang Menara Ilham ini disita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, restoran berputar di Menara Kuala Lumpur. Restoran berputar Atmosfera 360 Menara Kuala Lumpur, pengantin tinggi saudara, telah pun diarahkan untuk menghentikan operasinya sejak 3 hari lalu. Ini adalah kesan daripada susulan perintah pengosongan premis oleh Mahkamah Tinggi. Bukan oleh kerajaan, saudara. Kena ingat ni, saudara. Jangan kita main tuduh terjah yang bukan-bukan. Ini perintah Mahkamah Tinggi. Jadi sebab itu, menurut Berita Harian, apabila dia menghubungi seorang kaki tangan di restoran itu, dia mengatakan bahawa pihaknya telah diberi tempoh 2 minggu. Sehinggalah 4 Januari depan untuk mengosongkan premis mengikut perintah tersebut. Artinya ada perintah mahkamah supaya mereka yang mendapat kontrak dan sebagainya diarahkan mengosongkan. Sebagai peguam bela Menara KL yang dimiliki oleh Hydro Showpiece dan Berhad memaklumkan mengenai perintah terbabit yang dikeluarkan oleh mahkamah. Jadi katanya dia tak mau mengulas panjang kerana isu ini membabitkan perintah mahkamah. Ini kata peguam bela bagi syarikat Hydro Showpiece, saudara. Perlu ingat, saudara, pada 5 April lalu, 5 April dulu, saudara, Hydro Showpiece dan Berhad dan seorang pengarahnya telah pun didakwa di 2 mahkamah seksyen yang berasingan atas tuduhan termasuk menawarkan rasuah berjumlah RM500,000 setahun selama 15 tahun kepada seorang ahli perniagaan bagi faedah untuk bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia. Ia bertujuan untuk mempercepatkan proses pengambil alihan pengurusan dan pentadbiran konsesi Menara KL. Bagaimanapun, pengarah Hydro Showpiece dan Berhad, Datuk Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan itu dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein dan Rozina Ayub. Kes ini sudah pun dibicarakan, saudara. Kes ini sudah pun sedang dibicarakan. Sebab melibatkan kononnya ada rasuah untuk mendapatkan ini. Jadi mengikut pertuduhan, Hydro Showpiece, syarikat yang sekarang sebagai pengendali di Menara Tower KL itu, didakwa melakukan kesalahan kerana seseorang yang bersekutu dengannya, iaitu Abdul Hamid Sheikh, secara rasuah menawarkan RM500,000 setahun selama tempoh itu kepada Datuk T. Seleh bagi faedah seseorang untuk memperoleh perniagaan. Jadi bagi saya, biarlah pihak mahkamah membicarakan, kita tunggulah. Jangan kita jatuh hukum. Saya tak setuju, saudara. Saya amat tidak bersetuju bila ada teman kata, habislah Nur Musa. Tak, nama dia terkait. Itu tidak dinafikan. Nama dia terkait apabila katanya, tapi orang yang dituduh di mahkamah adalah Datuk Tan bersama-sama dengan Hamid Sheikh. Jadi cerita-cerita benda begini biar di mahkamah. Kita sama-sama tunggu. Jangan kita buat hukum. Saya tak berminat benda begitu, saudara. Jangan saudara nak tarik saya mengatakan siapa bersalah. Sekarang ni tidak ada siapa pun bersalah sebelum dibuktikan oleh mahkamah. Itu keadaan, saudara. Saya harap kita berlapang dada dan sentiasa menjadi warga yang faham soal amanah dan juga faham soal mahkamah. Jangan kita buat terusan yang bukan-bukan. Sekarang ini 2 kes yang sedang disiasat. Satu di mahkamah dibicarakan berhubung tentang Menara Kuala Lumpur yang melibatkan kononnya kalau RM500,000 selama 15 tahun, 7.5 juta. Itu rasuah bagi saya kecil. Tapi bagaimana Menara Ilham? Lagi besar, saya melibatkan 2.3 bilion. Banyak wang tu, saya bukan sikit. Itu sedang disiasat. Biarkanlah pihak SPRM dan menyiasat. Begitu juga sekarang, saudara.
apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap, menegur tentang apa. Begitu juga sekarang saya. Ini lagi teruk punya mengarut. Kononnya kemarin saya hari Jumaat, kerajaan akan jatuh. Saya 2-3 hari lah saya dengar bahawa akan berlaku pertukaran kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meninggalkan anjung kuasa di Sri Perdana, maka beliau akan disingkirkan sebagai Perdana Menteri. Saya kata dia orang ni bercakap benda apa? Kenapa anda mau menipu warga? Apakah anda tahu soal perlembagaan? Apakah anda membaca bagaimana perlembagaan yang kita ada? Ni jangan lupa saudara. Saya setiap kali bila bercakap, saya baca ni saudara. Ini perlembagaan persekutuan saudara. Yang tercatat yang mengatakan bahawa jawatan Perdana Menteri itu, pertama sekali dia boleh digugurkan kalau dia sendiri nak berhenti. Kalau dia mengambil keputusan, saya nak berhenti. Itu soal lain. Bolehlah digugurkan. Yang kedua, yang boleh memberhentikan beliau sebagai Perdana Menteri adalah di kalangan 222 ahli parlimen. Bila persidangan parlimen diadakan, maka ada usul undi tak percaya dan disokong oleh majoriti di kalangan 222 ahli parlimen. Itu saja saudara. Bila masa pula nak berhentinya? Bila masa pula diganti dengan orang lain? Bila masa pula kononnya Samsuri akan tak angkat sumpah? Dr. Mahathir sebagai penasihat? Saya kata, janganlah kamu memperbodohkan warga. Saya cakap betul terang saudara, saya bukan marah saudara, tapi saya menasihati teman-teman saya. Kalau nak bercakap, nak bercerita, biarlah berfakta. Ini kita ada perlembagaan, baca perlembagaan. Bukan saya nak menyokong Anwar Ibrahim, tidak saudara. Saya nak menceritakan yang benar, yang hakiki. Seseorang Perdana Menteri tidak boleh disingkirkan, melainkan dia sendiri nak berhenti atau usul undi tidak percaya di kalangan 222 ahli parlimen. Sekurang-kurangnya 112 lah saudara. Kalau ada 112 ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya dan mereka tidak percaya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka dengan sendirinya beliau berundur. Ini juga berlaku saya peristiwa waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu. Apabila parlimen, orang duk tunggu bila parlimen nak bersidang, kerana waktu itu mahu diadakan usul undi tidak percaya terhadap beliau. Tapi akhirnya bila parlimen tergantung, ada darurat dan sebagainya, dan sebelum parlimen bersidang, dia sendiri letak jawatan. Itu boleh. Begitu juga waktu berlakunya langkah Sheraton. Langkah Sheraton apabila Tan Sri Muhyiddin berjaya mengumpulkan sekitar 114 sokongan di kalangan ahli-ahli parlimen. Dr. Mahathir ambil keputusan, kalau itu keadaan saya berundur. Itu boleh. Tapi sekarang, apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan dia berundur? Tak ada. Apakah ada Dewan Rakyat akan bersidang? Tak ada. Parlimen cuma akan bersidang mengikut jeda waktu yang saya dapat pada 23 Februari 2024. Tang mana mengatakan hari Jumaat lepas akan angkat sumpah Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Samsuri sebagai Perdana Menteri. Di sinilah saya katakan apabila rakyat diajukan, ditonjolkan dengan isu-isu cerita-cerita yang mengarut saudara. Angkat sumpah saudara. Aduh, saya sedih kerana kenapakah warga kita bermain politik persepsi, bermain politik yang bukan-bukan, yang mengharu birukan pemikiran rakyat. Memang saya sebagai manusia biasa, ada orang suka, ada orang tak suka. Yang tak suka Datuk Seri Anwar Ibrahim, seronoklah bertepuk tangan. Sebab itu kita tunggulah saudara. Ada pula saudara, pemain-pemain media sosial ni, sambil ya Allah bersyukurlah kita besok Anwar Ibrahim akan meninggalkan Sri Perdana, orang lain akan mengganti dengan menangis saudara. Saya kata makedum betul lah ni, betul-betul punya makedum. Sebab kamu nak mempengaruhi warga dengan cerita begitu, tak betul. Saya lebih menghormati kalau dia mengatakan, saya sekarang ni dah cukup bilangan, mengikut laporan sekarang ini kita mempunyai lebih daripada 140 orang. Tunggulah bila saja parlimen bersidang pada 24 hari bulan Februari 2024 nanti, maka akan ada usul tak percaya. Sama-sama kita tunggu. Padahlah muka kamu. Saya lebih suka kalau anda memberi pencerahan sebegitu daripada mengatakan yang bukan-bukan. Dan tiba-tiba sekarang ni saudara, di saat-saat begitu kita dengar saudara,
Bila heboh cerita benda begitu, muncul Abang Jo. Jangan lupa Abang Jo, Premier Sarawak. Dia datang mengunjungi Sultan Ibrahim di Putrajaya. Dia memperkukuhkan, mengatakan Sarawak is concerned. Itu pimpinan, ahli-ahli parlimen daripada Sarawak, semua tetap berdiri kukuh di belakang Datuk Sultan Ibrahim. Tang mana letaknya sekarang ni? Itu saya kata mengarut saya. Jadi saya kata, kalau boleh janganlah anda tuduh Datuk Sultan Ibrahim sembang kari kerana tidak melakukan tindakan apabila mengatakan adanya berlakunya korupsi dan sebagainya, tapi tak berani ambil tindakan. Itu orang kata sembang kari. Sekarang ni anda bagi pula sembang mengarut. Bagi saya mengarut, saudara. Janganlah kita bermain politik yang sebegitu, yang matlamatnya tujuannya lain tak ada, saudara. Kalaulah pelabur-pelabur dari luar bila dengar keadaan begitu, mereka pun goyah. Kita nak menyambut kehadiran tahun 2024, nak menyambut kehadiran para pelabur. Lebih daripada 350 bilion akan masuk ke negara kita ini untuk melakukan pelaburan. Kilang-kilang akan dibuka, macam-macam pelaburan. Jadi kalau mereka, ini saya katakan, mereka melakukan sabotaj ekonomi. Ya, saya bukan nak marah lah berlebihan, tapi saya nak mengingatkan. Sebab itu, kita boleh dengar, percaya jangan, saudara. Kalau mereka bercakap betul-betul, bercakap benda itu fakta, boleh. Macam sekarang ni, saya setuju, saudara. Pandangan Datuk Sultan Ibrahim, dia bercakap terus terang waktu dia berjumpa dengan editor-editor media massa di Seri Perdana baru ni. Dia terus terang, dia tegur. Dia kata, pimpinan UMNO. Bila tegur UMNO tu, kenalah pada saya juga, saudara. Walaupun saya bukan pemimpin, sebab saya orang UMNO. Dia kata, perlu kerap turun padang untuk memberikan penjelasan berhubung kerajaan perpaduan. Itu jelas, saudara. Sebab itu, beliau menasihati orang UMNO. Kerap-keraplah turun padang. Setengah tu dah jadi menteri. Santuni rakyat. Walaupun beliau sebagai Presiden PKR, beliau mahu agar UMNO ini terus mendapat sokongan daripada rakyat. Memang betul pun saya, kalau UMNO itu kukuh, PKR itu kukuh, Amanah itu kukuh, maka bercantumlah 3 parti yang kukuh ini. Sebab itu walaupun orang kata menjilat DAP dan sebagainya, DAP pun tak berani nak buat bukan-bukan. Sekarang ini PKR ada berapa kursi, saudara? 30 lebih. UMNO Barisan Nasional 30 lebih. Amanah ada 18. Dia campur benda begitu lebih banyak. So sekarang ni dalam kumpulan mereka yang banyak dibantu pula oleh daripada parti, daripada DRS, GPS di Sabah dan Sarawak. Bagi saya inilah kestabilan politik yang kita harapkan. Kita saya baca detail sedikit lagi. Ketua Pegawai Eksekutif ASEAN Kitchen Sdn Bhd Ringo Kau dipetik FMNT berkata dia terkejut sebab sebaik menerima notis itu, belih Mahkamah Tinggi muncul restoran kami pagi semalam dan mengarah kami tutup dan terdapat ramai pelanggan yang sedang makan pada masa itu. Sambutan Hari Krismas dan Tahun Baru hampir tiba dan kami telah dilanjutkan ke tahun depan. Jadi kami tiada pilihan selain menawarkan bayaran balik kepada pelanggan kami. Saya berasa sangat tidak berdaya. Okay, tuan, kita tunggulah apa kes mahkamah ni. So, biar mahkamah yang settlekan, kita ikut sajalah undang-undang yang ada kat Malaysia ni. Kami terus menyokong kerja Abu dan Dapat Ibrahim. Assalamualaikum.